Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar rakyat Malaysia? Terima kasih bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini, edisi Selasa, 17 Oktober 2023 bersama dengan saya Irfan Syahmina Sutan dan juga Syu Haida Arifin. Kami akan bersama dengan anda hari ini 2 jam seperti biasa untuk banyak perkongsian menarik yang kami sudah pun susun untuk anda semua. Apapun pagi ini saya rasa kebanyakan kawasan macam hujan sikit kan Irfan. Jadi sesiapa yang akan ke pejabat seketika nanti ataupun dalam perjalanan sekarang ini pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Saya macam sedikit trauma sebenarnya sebab semalam masa saya dalam perjalanan nak ke pejabat ada satu kemalangan berlaku. Sebab kawasan sekarang ni hujan kan, mungkin tayar licin dan sebagainya. Jadi kalau boleh kurangkan kelajuan, berhati-hati memandu ketika berada di jalan raya sewaktu hujan. betul, dan juga jangan bermain telefon bimbit. Itu bahaya sebenarnya. Kadang-kadang sebab kita mungkin rasa macam jauh perjalanan dan rasa macam jam, kita pun main telefon, itu bahaya sebenarnya. Okey. Dan pastinya hari ini kita akan bawakan tentang topik-topik menarik. Tapi sebelum tu kita akan lihat kepada berita melalui portal berita RTM sendiri, dan kita akan lihat pertama kebolehan pasaran graduan TVET, KPT perkasa program penuhi permintaan industri. Dan kadar kebolehan pasaran graduan yang mengikuti kursus Technical dan Latihan Vocational TVET bagi rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN meningkat kepada 91.8%. Manakala dari jumlah ini sebanyak 69.4% graduan telah pun bekerja, dan mengikut kenyataan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, angka tersebut berdasarkan kajian pengesanan graduan SKPG yang dilakukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi IPT tahun 2015 hingga tahun 2022. Dan menurut Khalid juga, tumpuan kementeriannya kini adalah mempergiatkan lebih banyak program bagi memenuhi pasaran kerja selain permintaan industri. Ini adalah satu kenyataan yang boleh kita lihat di sini, bahawa kebolehan pasaran graduan semakin mendapat permintaan di dalam industri. Okey, kalau kita boleh kongsikan kebolehan pasaran graduan College Community pada tahun 2018 hingga 2022, puratanya adalah sebanyak 96.2%, dengan peratus graduan yang telah bekerja adalah sebanyak 74.8%. Jadi ini akan diberikan tumpuan. Barangkali peratusan itu kita akan melihat akan ada peningkatan apabila ada penumpuan diberikan terhadap industri TVET ini. Okey, perkongsian berita seterusnya pagi ini. Okey, kita nak bercerita berkenaan dengan Op Murni. Op Murni ini adalah satu operasi yang dilaksanakan untuk pastinya menghadapi banjir yang dijangkakan melanda negara bermula November ini. Kementerian Pertahanan memaklumkan ATM sudah bersedia menerusi Op Murni untuk melaksanakan tugas-tugas sekundernya. Pastinya didorong oleh bantuan daripada NADMA, PDRM, JBPM, PBT dan juga agensi berkaitan yang lain. Dan kerjasama turut meliputi aspek perancangan dan koordinasi tindakan dengan Pusat Kawal Operasi Bencana yang diwujudkan di setiap daerah bagi memastikan segala bentuk bantuan dan operasi berjalan dengan lancar. Dan kenyataan turut memaklumkan MINDEF turut melaksanakan perancangan khususnya operasi pasca banjir di negeri-negeri terlibat serta akan memaklumkan sebarang perkembangan mengenai sebarang operasi berkaitan dari semasa ke semasa. Dan hari ini juga dalam topik SPM, kita akan buat tentang analisis berkaitan dengan Belanjawan 2024 dan bagaimana belanjawan itu mampu untuk membantu kita menangani krisis bencana alam seperti ini. Ya, peruntukan sebanyak 300 juta ringgit telah pun diumumkan bagi Belanjawan 2024. Kita akan kongsi seketika nanti bagaimana NADMA memainkan peranan dalam pengurusan banjir ataupun bencana di negara kita. Perkongsian seterusnya berkenaan dengan My Airline. Baru-baru ini panas sikit ya isunya, di mana My Airline menggantungkan operasinya serta-merta dan menjejaskan beratus ribu penumpang yang akan menggunakan perkhidmatan My Airline ini. Jadi perkembangan terkininya, kata Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Nur Azman Mahmud, My Airline digantungkan sijil di bawah Peraturan 193/3 Peraturan Penerbangan Awam 2016 selama 90 hari sementara menunggu siasatan lanjut oleh CAAM. Dan setakat ini audit keselamatan telah pun dijalankan terhadap My Airline dari 29 Mei hingga 1 Jun lepas bagi pembaharuan AOC, dan pada masa itu tiada penemuan yang menunjukkan bahawasanya terdapat masalah kewangan. Dan elemen senarai semak menunjuk kewangan seperti dalam dokumen 8335 Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa juga dimasukkan dalam proses audit keselamatan. Jadi sehingga hari ini My Airline tidak menghantar sebarang notis pemberitahuan kepada CAAM seperti yang dinyatakan, dan AOC dikeluarkan bagi memberi kelulusan kepada pengendali operasi udara untuk terlibat dalam pengoperasian pesawat tertentu. Itulah update terkini berkaitan dengan My Airlines yang digantungkan sijilnya ketika ini. Situasi ini sangat mengejutkan sebenarnya, malah
Menteri Pengangkutan Anthony Loke juga menyatakan bahawa pihak kementerian tidak mengetahui sebenarnya apakah punca kenapa My Airline secara tiba-tiba menggantungkan operasinya. Ramai tergandas kan? Betul. Ada yang share dekat media sosial mengadulah nasib mereka. Jadi kita mengharapkan agar pihak yang terlibat bertanggungjawab dan juga memastikan agar hak-hak pembeli tiket My Airline ini, tiket penerbangan ini dapat dikembalikan semula. Supaya nasib mereka semua terbela. InsyaAllah kita doakan. Dan kita akan lihat perincian berkaitan dengan apa yang sedang berlaku di Tanah Gaza sekarang ini. Ini merupakan perincian kita boleh lihat di sini. Sebenarnya 50,000 wanita hamil di Gaza tidak dapat khidmat kesihatan asas. Dan kalau kita lihat di sini, agensi PBB itu berkata ibu hamil termasuk kira-kira 5,500 yang dijangka berseri mula ini bergelut untuk mendapatkan khidmat penjagaan kesihatan. Wakil UNFPA untuk Palestin, Dominic Allen berkata, sistem penjagaan kesihatan di Gaza kini diambang kemusnahan. Bayangkan kesukaran yang mereka lalui dari peringkat akhir untuk bersalin dengan kemungkinan komplikasi tanpa pakaian, kebersihan, sokongan dan tiada kepastian mengenai keadaan mereka dan anak yang bakal lahir. Dan Ellen juga berkata di hospital, ada bidan yang tidak dapat datang ke wad bersalin untuk bertugas berikutan keadaan yang sangat berbahaya di sana. Ya, ini berikutan di mana keadaan di semenanjung Gaza yang semakin beruncing apabila Israel mengenakan sekatan yang ketat dan tidak berperi kemanusiaan ke atas penduduk selain daripada memotong, menghentikan bantuan ataupun minyak untuk menjana generator mereka untuk menghidupkan hospital dan sebagainya. Tapi ada berita baik sedikit yang kita boleh kongsikan sebenarnya di selatan Gaza air sudah mula disalurkan. Ini kerana daripada hasil rundingan Benjamin Netanyahu bersama dengan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Jadi apabila ada air yang akan masuk di selatan Gaza, jangkaannya penduduk di sebelah Gaza akan turun ke bawah lah untuk mendapatkan bekalan dan sebagainya. Dan kita juga sebenarnya cuba untuk menghantar bantuan. Bukan kita saja, banyak lagi negara yang cuba menghantar bantuan tapi tidak dibenarkan masuk setakat ini kerana ada sekatan yang dilaksanakan oleh Israel. Jadi kita sedang meminta ataupun menunggu konsensus ataupun bantuan daripada negara-negara jiran di sekitar Gaza untuk mendapat orang kata lampu hijau untuk masuk ke dalam Gaza dan juga menyalurkan bantuan dan juga segala bentuk barang-barang keperluan yang diperlukan oleh penduduk Gaza. Ya, dan seterusnya kita akan lihat satu perkembangan berkaitan dengan kumpulan pertama bantuan kemanusiaan sumbangan China tiba di Afghanistan. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kumpulan pertama barangan bantuan kemanusiaan yang disumbangkan oleh kerajaan China untuk membantu Afghanistan dalam mengatasi bencana gempa bumi tiba di Bandar Afghanistan pada Ahad lalu dan 2 pesawat mengangkut tentera udara China yang membawa bantuan kemanusiaan bernilai kira-kira 8,500,000 selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Herat dan barang itu antaranya terdiri kemah dan katil lipat yang amat diperlukan oleh bangsa dan bantuan selebihnya akan dihantar secara berperingkat selepas ini. Okey, kenapa sebenarnya kita memberikan sedikit perkongsian berkenaan dengan apa yang berlaku di Afghanistan ni? Sebab yalah, apa yang berlaku di Palestin tu dia agak menenggelamkan sedikit apa yang berlaku di Afghanistan. Sebenarnya mereka semua ini sedang mengalami ataupun sudah pun mengalami gempa bumi 2 kali sebenarnya bermagnitud yang tinggi dalam 6.3 magnitud kalau tak silap saya. 2 kali ya. Jadi banyak sebenarnya kerosakan dan juga nyawa-nyawa yang hilang disebabkan oleh gempa bumi tersebut di Afghanistan. Jadi kerana itulah kita nak wawarkan juga kongsi pada anda berkenaan apa yang berlaku di sekitar dunia di luar sana. Baik, okey. Dan sedikit lagi perincian berkaitan dengan apa yang akan berlaku pada malam ini. Harimau Melaya pamer corak permainan menyerang berdepan Tajikistan malam ini bagi perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka di Stadium Nasional Bukit Jalil. Okey, kita doakan selamat maju jaya untuk Harimau Melaya. Banyak sebenarnya strategi yang telah disusun oleh Kim Pan-gon. Sama-sama kita nantikan apakah keputusan perlawanan malam ini menentang Tajikistan. Dan sekarang ini Syahida, kita akan lihat dulu statement berkaitan dengan biar betul. Jom kita saksikan terlebih dahulu.